Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azlina Abdul Aziz. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan kajian tindakan bagi subjek kajian tindakan dalam pendidikan. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 1. Pertama, Farah Nabila binti Azizan. Kedua, Sazriana binti Zefridin. Ketiga, Nur Syakira binti Saidi. Keempat, Norzira binti Hamdan. Dan kelima, Muhammad Khairul Imran bin Saidi. Tajuk kajian tindakan yang kami pilih ialah keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dalam subjek reka bentuk teknologi bagi meningkatkan kefahaman pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Idris Shah. Okey, saya Imran. Saya akan membentangkan tentang refleksi pengajaran. Nombor 1, pengalaman mengajar murid tingkatan 3 dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi (RBT). Nombor 2, murid dapat memahami perkara asas dalam RBT. Nombor 3, murid merupakan penduduk tempatan yang tinggal berdekatan sekolah dan menjeriti masyarakat kawasan Kopeng. Nombor 4, mendapati murid kurang memahami tentang perkara asas RBT mengenai kekemasan dalam menghasilkan sesuatu produk. Okey, slide seterusnya berkenaan dengan fokus kajian kami. Nombor 1, papan padankan. Kad manila besar untuk soalan murid menjawab. Seterusnya, setiap murid kena padankan kad jawapan dekat soalan. Ada jawapan berserta gambar. Seterusnya, supaya murid lebih ingat sebab soalan tersebut ada gambar. Nombor 2, menyediakan soalan kuis atau Kahoot. Soalan melalui kuis dan Kahoot ini, murid-murid dapat pemikiran kritis dan keberkesanan dalam pembelajaran mereka. Baiklah, kita tengok objektif kajian. Okey, objektif kajian ini ada dua, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Untuk objektif umum adalah untuk mengenapasti kefahaman pembelajaran dalam kalangan murid. Okey, untuk objektif khusus pula adalah mengenapasti keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar iaitu BBM dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan objektif kajian, terdapat satu persoalan kajian iaitu sejauh manakah BBM yang digunakan memberi kesan dalam pembelajaran murid RBT. Jadi kita nak lihat adakah BBM yang digunakan oleh guru ni membuatkan murid lebih faham berkaitan dengan subjek RBT ini. Kumpulan sasaran untuk kajian ini adalah 10 orang murid tingkatan 3 yang mengambil subjek RBT dan 10 orang murid itu adalah murid yang berada di tahap yang lemah. Seterusnya, saya akan membentangkan intervensi yang dirancang. Masa yang kami anggarkan untuk menjalankan intervensi ini ialah 3 bulan. Bulan pertama, kami akan menyediakan soalan ujian pra-subjek RBT bagi mengenal pasti tahap kefahaman murid, menganalisis data tinjauan awal, merancang aktiviti dan BBM yang akan digunakan. Bagi bulan yang kedua, kami akan melaksanakan aktiviti intervensi yang telah dirancang, melihat perubahan gaya pembelajaran murid dengan aktiviti yang telah disediakan dan menyediakan soal selidik dan kuis bagi melihat keberkesanan teknik pengajaran. Bagi bulan yang ketiga, kami akan menganalisis data soal selidik serta hasil kuis murid, menyediakan laporan terhadap analisis yang dilakukan, menyiapkan laporan serta video bagi kajian yang telah dilakukan dan akhir sekali laporan yang siap akan dihantar untuk disemak. Saya teruskan dengan instrumen kajian. Untuk instrumen kajian, yang pertama adalah soal selidik. Kami memilih kaedah soal selidik ini kerana ia memudahkan kami untuk mendapat jawapan dengan lebih jelas. Instrumen kajian yang kedua adalah pemerhatian dalam kelas, di mana ini untuk mengkaji adakah BBM yang kami gunakan itu memberi kesan yang baik kepada pelajar. Dalam kajian tindakan ini, kami akan menggunakan teori pembelajaran iaitu teori taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom ini merupakan objektif pendidikan yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar dalam pembelajaran. Dengan teori ini, pelajar akan diuji pemahaman mereka tentang bahan yang akan diberikan. Berdasarkan kepada gambar rajah berikut, teori ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian atas, mencipta
menilai, menganalisis dan mengaplikasikan merupakan bahagian kemahiran berfikir aras tinggi, manakala bahagian kedua pula iaitu memahami dan mengingat merupakan kemahiran berfikir aras rendah. Oleh itu, kami melihat bahawa dengan menggunakan teori ini akan dapat melihat sejauh mana keberkesanan bahan bantu mengajar kepada pelajar dalam subjek reka bentuk teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Idris Shah. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih.